rancangan Misteri Jam 12. Zura ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Ini adalah satu perkara yang benar. Sebenarnya Kisi, Zura telah pun mendapatkan bantuan seseorang. Saya sebelum itu ingin mohon maaf. Kata Zura, beliau mengikut kiriman email ini, beliau ingin mohon maaf terdahulu kepada para pendengar yang mendengar kiriman email Zura ini dalam rancangan Misteri Jam 12 yang dikendalikan oleh DJ KC. Saya mohon maaf kalau perbuatan saya ini memang tidak digalakkan dan tidak dibolehkan. Tapi saya dah sedar akan kesalahan ini dan telah pun insaf dan ingin menebus kesilapan saya. KC, ibu saya meninggal dunia pada waktu itu lebih kurang 2 minggu yang lalu. Mengikut kiriman email lah, bukan 2 minggu yang lalu sekarang Jadi email ini dihantar pada saya sekitar bulan email ini saya terima sekitar bulan 7. Jadi inilah pengalaman teman kita ni. Kata Zura, ibu saya meninggal 2 minggu yang lalu dan apa yang berlaku, saya memang tak boleh terima hakikatnya ibu telah pergi kerana perhubungan saya dan ibu memang begitu rapat, lebih dari anak dan ibu, malahan macam sahabat pun ada. Begitu rapat sangat-sangat. Kemana saja saya pergi, kalau saya boleh bawa ibu saya akan bawa. Pergi bercuti, pergi membeli belah dan sebagainya. Kisi, lebih kurang 3 tahun yang lalu, kata beliau, ibu saya telah pun disahkan mempunyai penyakit barah dan hanya boleh hidup untuk beberapa tahun akan datang. Dan itulah dikatakan 2 minggu yang lalu, mengikut kiriman email ini, ibu saya telah pun meninggal dunia. Saya sedih kerana saya telah pun bersama beliau sejak 3 tahun yang lalu. Beliau disahkan menghadapi penyakit bara sampailah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saya tak boleh henti menangis sampaikan saya tidak dibenarkan untuk ikut jenazah ibu dihantarkan ke tanah perkuburan. Saya ditahan oleh Pak Long, Mak Long saya, kerana mereka tak nak saya histeria di tengah-tengah tanah perkuburan. Sampaikan saya kata saya akan jaga diri saya akan jaga diri saya, tolonglah nak hantar ibu, nak lihat ibu buat kali terakhir. Akhirnya setelah mereka berbincang, saya dibenarkan untuk ikut van jenazah pergi ke tanah perkuburan dengan hati yang cukup sebab. Setibanya di sana, mayat ibu dimasukkan ke liang lahat, kemudian dibacakan talqin dan sebagainya. Dipendekkan cerita, saya memang mengawal emosi. Kalau saya berdegil, saya akan meraung menangis kesedihan kehilangan ibu yang disayangi. Bila saya pulang tinggal dalam rumah tu ayah saya dah lama meninggal sebelum ibu. Jadi saya ni boleh dibaratkan anak yatim. Saya duduk rumah seorang diri, Kisi. Jadi Pak Long dan Mak Long temankan saya untuk malam itu. Malam seterusnya mereka pulang, mereka tanya, engkau boleh tak? Kalau tak nak, Pak Long dengan Mak Long boleh duduk sini lagi, extend beberapa hari untuk jaga saya. Saya pun kata tak apalah, saya dah okey, dah boleh dah. Jadi Pak Long saya akhirnya pulang. Casey, petangnya saya jumpa dengan teman saya yang ada kontak seorang lelaki yang dikatakan ada ilmu ... tak nak sebutkan. Dan saya telah pun mendapatkan bantuan untuk saya berjumpa dengan ibu saya beberapa kali sebelumlah saya betul-betul insaf dan bertaubat atas perbuatan saya. Orang itu telah pun suruh saya mandi air bunga. Dia telah pun siapkan untuk kali kedua saya datang. Dia dah siapkan 7 macam jenis bunga dan sebagainya. Ada upacara-upacara yang saya tak nak bacakan di sini. Dan selain dari itu juga, beliau dikatakan jangan macam mana nak kata sini kalau badannya waktu-waktu badan tak bersih, jangan mandi ... lah. Faham je lah Jadi Casey, saya ikut arahan orang yang mahir, yang pakar ini, hanya untuk saya berjumpa dengan roh arwah ibu saya. Bila tiba masanya, setelah lebih kurang 3 minggu saya ikut pantang larang, saya patuhi mandi air 7 macam bunga. Saya disuruh taburkan air yang saya mandi itu, bunga-bunga air yang saya gunakan, bunga yang saya gunakan untuk mandi, ditaburkan atas katil dalam bilik. Kemudian bilik saya tu diberikan wangi-wangian pacai. Casey, malamnya disuruh saya tidur di atas katil dan tidur sebelah tepi katil. Sebelah kiri saya tu biar kosong, biar ada ruang. Sedang saya nyenyak tidur, tiba-tiba saya terbau pacai yang cukup kuat sampai saya terbangun. Bila saya toleh sebelah kanan, alangkah terperanjatnya, saya nampak terbaring terbujur mayat dalam kain kafan
Bila saya toleh, benda tu pun toleh tengok saya. Casey, ibu saya Casey, mayat arwah ibu saya dengan hidungnya disumbat kapas dan mukanya yang memang pucat menakutkan. Bila saya nampak, saya tersentak, tetapi saya memang dah sangka arwah ibu akan datang. Saya berbual, dia baring di tepi saya ketakutan tidak boleh bergerak, berbual bercakap tentang saya rindukan dia. Dan itulah, setiap malam saya buat benda yang sama, memuji-muji arwah ibu untuk datang tidur bersama dengan saya. Perbuatan saya ini ditangkap oleh Pak Long. Bila saya sedang mandi bunga dalam tandas, dia datang rumah dengan Mak Long nak ambil wuduk, ternampak bunga-bunga yang bertaburan. Dia tanya apa cerita bunga-bunga semua, korek punya korek. Akhirnya saya mengaku apa yang saya lakukan. Pak Long terus marah, hampir-hampir menampar muka saya. Nasib baiklah Mak Long ada. Casey, saya dibawa jumpa seorang lagi pakar, seorang ustaz yang telah memberikan saya pendapat nasihat. Dan malam itu jugalah ustaz itu telah membantu menyemah rumah. Benda tu rupa-rupanya Casey dah gunakan rumah saya tempat beranak pinak Casey. Bukan satu, malah banyak makhluk-makhluk lain yang duduk serumah sebumbung dengan saya. Itulah pengalaman saya. Kalau ada kesempatan saya akan bercerita lebih panjang. Terima kasih dan selamat tengah malam DJ Casey. Oh, saya memandu teksi. Tempat jalannya dekat tempat saya bertugas ni. Kata Encik Hassan, waktu itu sekitar pukul 2 lebih pagi. Oleh kerana saya terlampau penat, saya ni berasal dari setelah mengantar seorang penumpang yang tinggal di kawasan Bukit Timah. Jadi dari Bukit Timah tu saya nak ke Ang Mo Kio sebab saya ada satu booking taksi pukul 3 pagi di Ang Mo Kio. Waktu itu lebih kurang 2 lebih pagi lah. Sekitar pukul 2 lebih pagi tu saya dalam perjalanan dari Bukit Timah menggunakan Lornie Road. Bila saya pandu dekat Lornie Road tu, sebenarnya sebelum itu saya dah rasa mengantuk sangat. Ya, mengantuk teramat sangat. Jadi oleh kerana saya mengantuk, saya berhentikan taksi saya seketika di salah sebuah bus stop ataupun perhentian bas berdekatan dengan Lornie Road. Ada satu bus stop ni, kalau sebelah kiri hutan MacRitchie Reservoir dan sebelah kanan tapak tanah perkuburan Cina yang dah lama tidak lagi digunakan. Kata Cik Hassan, saya pun hentikan kenderaan. Saya baring sekejap saja. Saya kuncilah alarm clock di telefon bimbit saya. Saya letak 10 minit hanya untuk hilangkan rasa mengantuk. Sebab pukul 3 ada pick up. Jadi apa yang berlaku, sedang saya baringkan kerusi saya dah dalam keadaan tidur, saya rasa dalam tidur saya ni macam ada orang picit-picitkan kepala saya. Jadi rasanya sedap sangat. Setelah itu jam saya berbunyi, saya terbangun dari tidur. Rupa-rupanya saya bermimpi. Bila saya angkat tengok telefon bimbit saya, sedang saya baca sedang saya lihat telefon bimbit saya nak matikan alarm yang berbunyi. Saya perasan Casey, tempat duduk sebelah belakang, sebab kerusi saya dah baringkan, dia boleh nampak tempat duduk sebelah belakang, sebelah kiri belakang. Ada perempuan sedang duduk dalam teksi saya. Bila saya ternampak seolah-olah macam kelibat sekilas pandang, saya terus duduk tegak dan pusing belakang. Tak ada orang dalam kenderaan saya Casey. Saya menjadi takut. Terus saya naikkan kerusi, hidupkan enjin, tutup tingkap. Dalam perjalanan saya dah tutup tingkap nak keluar tu, tiba-tiba teksi saya bau pacai sungguh kuat, macam ada orang tabur pacai dalam teksi saya. Yang paling menakutkan, apabila saya berhenti untuk buka tingkap, kemudian turun, keluar untuk tengok apa yang berada di belakang, terperanjat saya tempat duduk belakang, khususnya tempat kaki tempat duduk belakang, berlumuran dengan tanah liat. Dari mana tanah itu datang saya tidak pasti, tapi adakah itu mungkin datangnya bau pacai. Saya terpaksa keluarkan alas kaki teksi dan terus buang. Tak berani nak simpan dalam teksi saya. Terima kasih. Itulah pengalaman dari Encik Hassan.